A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ini Ustaz bagi kita nak masuk tajuk kaedah lupus harta yang tidak patuh syariah. Kan Ustaz? InsyaAllah. Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Jadi insya-Allah sebelum tu yang dialu-alukan Kak Liza, kemudian Kak Syida dan semualah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah seperti biasa setiap hari Khamis, minggu kedua dan keempat kita bersama insyaAllah berbincang tentang fiqh muamalat dan saban waktu macam-macam tajuk yang kita perbincangkan, dan insyaAllah akan berterusan kita bawa pada topik-topik yang penting lah, terutama dalam urusan berkait dengan kehidupan kita. Jadi hari ini saya pilih tajuk berkenaan dengan pelupusan harta haram. Kan ada orang tanya macam mana isu KBSP tak patuh syariah, nak buat macam mana kan. Kemudian juga ASB macam mana, ada yang tutup akaun pun ada juga kan. Ada yang masih lagi sebab berpegang kepada beberapa fatwa dan pandangan menyatakan okey, tapi sebenarnya untuk nak cuci tu macam mana. Okey, kalau perlu cucilah kalau siapa-siapa yang memahami tentang isu ni. Jadi secara dasarnya kita nak bincang perkara-perkara yang seperti itulah. Okey, jadi kita nak pergi dulu berbincang tentang isu berkait dengan harta haram ataupun tak patuh syariah. Okey, bahasa banknya ataupun bahasa standardnya tak patuh syariah lah. Okey, ataupun kalau bahasa fiqh dia haram lah. Itu bicara mudah dia. Okey, jadi maksudnya kita nak berbincang tentang harta tak patuh syariah ataupun harta haram ini, bagaimana pengurusan. Sebab dia ada dia punya kategori dia, ada pembagian dia. Ada haram secara zat dia, secara asalnya haram, dan kemudian ada haram yang disebabkan faktor lain, kan faktor-faktor tertentu. Jadi yang itu yang kita nak pendetailkan insya-Allah. Okey, kita pergi dulu nak faham secara jelasnya tentang isu seperti mana disebut oleh Imam Al-Ghazali, apakah maksud harta haram ini? Iaitulah harta yang diperolehi daripada pekerjaan yang haram, seperti mana riba, rasuah, judi dan selainnya lah. Okey, jadi di sini maksudnya Imam Al-Ghazali dia punya key dia ialah harta diperolehi daripada pekerjaan yang haram. Jadi pekerjaan itu boleh jadi pelabur, kan, boleh jadi buat side income, boleh jadi buat jadi ejen ataupun apa-apa dan sebagainya, boleh jadi kerja pejabat, swasta, kerajaan dan sebagainya. Jadi semua pekerjaan itu yang mana diperolehi daripada sumber yang haram, maka dia termasuk daripada kategori yang tak patuh syariah lah. Okey, termasuk contohnya kerja dekat syarikat insurans, kerja dekat bank konvensional yang bukan perbankan Islam dan sebagainya. Okey, kerja tempat-tempat pelaburan yang haram, kerja tempat yang buat duit, yang buat jeti dan sebagainya lah kan. Jadi semua itu termasuk daripada unsur-unsur yang haram. Okey, kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Ini satu ulama besar di Jordan, rahimahullah, meninggal dah. Lama dah meninggal. Tapi beliau ni satu ulama fiqh yang sangat hebat lah. Okey, maka beliau pula menambah, segala harta yang tidak halal dimanfaatkan dengannya, sama ada wujud nas yang sahih dan jelas mengharamkannya, atau larangan memakannya, atau dikenakan hukuman jika memakannya. Okay, so ada 3 kat situ. Macam mana nak tahu harta tu haram ataupun tak patuh syariah? Pertama, adanya nas, dalil pada Quran dan hadis yang sahih menyatakan ia haram. Kan, contohnya kita kata riba, kan, 275 surah Al-Baqarah. Contoh kita kata makan harta anak yatim, contohnya kan, surah An-Nisa ayat 10. Innama ya'kuluna fi butudihim nara, kan, sesungguhnya yang memakan harta anak yatim itu akan dibakar di dalam perut mereka
oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kan, ataupun kita kata larangan berkait dengan kita kata rasuah, contohnya ya ayyuhallazina amanu la ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil, ataupun dalam ayat lain Allah kata watadru ilal hukam, kamu menyuap kepada para hakim, para hakim lah kan, hakim-hakim, kerana untuk dapatkan manfaat ataupun untuk membebaskan sesuatu pertuduhan, kesalahan dan sebagainya, maka semua tu wujud nah yang sahih. Okey, wujud nah yang sahih yang jelas menyatakan akan keharaman sesuatu perkara yang melibatkan harta. Itu satu. Yang kedua ialah larangan memakannya. Kan Allah kata la ta'kulu, jangan kamu makan, kan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dalam surah An-Nisa ayat 29. Jadi kita kata semua itu menunjukkan bahawa larangan memakan, ataupun Allah kata apa, diharamkan kepada kamu memakan bangkai, hurimat alaikum maitah, kan, diharamkan bagi kamu makan bangkai dan sebagainya lah. Itu daripada aspek pemakanan. Tapi kita kata memakan daripada harta yang haram, yang batil, maka ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dikenakan hukuman bagi mereka yang memakannya. Contohnya apa? Surah Al-Maidah ayat 90. Kan, surah Al-Maidah ayat 90 Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kan? Jadi Allah menyatakan bahawa sesiapa yang mana, maksudnya riba, judi, arak, bertemu nasib dengan anak panah dan sebagainya, maka Allah menyatakan bahawa dia adalah jijik, kotoran. Dan bila jijik kotoran ni, maka Allah tak suka. Kan? Ataupun kita kata dalam ayat yang lain dikenakan hukuman-hukuman tertentu. Yudkhilhu naran khalidan fiha, surah Nisa ayat 10. Dimasukkan ia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia kekal dalam neraka. Contohnya kan. Jadi semua itu menunjukkan bahawa sama ada nas yang sahih ataupun larangan memakannya, ataupun dikenakan hukuman jika memakannya, maka semua itu termasuk daripada harta haram yang tidak halal, yang tidak patuh syariah. Jadi kita kata secara umumnya semua tu ada nas, dan kemudian dia mengikuti nas daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Itu secara ringkas berkenaan dengan harta yang haram mengikut takrifan para alim ulama. Okey, kita pergi secara detail, go to detail lagi lah. Okey, so harta haram menurut Suruhanjaya Security Malaysia. Siapa Suruhanjaya Security Malaysia? Dia adalah badan yang paling berautoriti lah di Malaysia untuk memfatwakan daripada sudut keuangan, perbankan, takaful, pelaburan dan sebagainya. Okey, maksudnya kalau kita kata dekat Malaysia ni, kalau melibatkan fatwa ni dia ada 4. Dia ada 4 melibatkan fatwa. Pertama, kita kata Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Okey, itu Majlis Fatwa Kebangsaan. Yang kedua, Majlis Fatwa Negeri. Okey, Majlis Fatwa Negeri. Yang ketiga, kita ada MPS, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Ini fokus untuk perbankan dengan keuangan lah. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita ada Suruhanjaya Security Malaysia. Okay. Jadi maksudnya antaranya Suruhanjaya Security Malaysia ni yang ada Dr. Daud Bakar, Dr. Zahrudin Abdul Rahman, beberapa orang lagi lah yang pakar-pakar lah, semua tu dia punya core ahli majlis penasihat syariah mereka. Okey, jadi mereka ni lah yang buat fatwa, pandangan, perbincangan yang ada dalam market kita. Contohnya tentang saham-saham, kan, apa saham yang halal, patuh syariah, tak patuh syariah. Jadi tanggungjawab mereka lah yang keluarkan. Jadi maksudnya kalau kita nak main saham, contohnya kan, jual beli saham, jadi kita tahu dah tempat nak semak tu dekat mana. Kan, sebab mereka ni akan keluarkan at least lah 2 kali setahun. Pada bulan Mei dan pada bulan November. Lebih 1000 saham-saham ataupun syarikat-syarikat yang patuh syariah ataupun tidak, maka mereka akan keluarkan. Kan, mereka juga suruh kita alert pada skema, penipu, ads tertentu dan sebagainya, supaya kita ni tak mudah terlibat. Jadi kalau kita tahu mana tempat nak rujuk, nak tengok tu, tuan-tuan pergi je, perempuan pergi je, www.sc.com.my. Kan, SC, Suruhanjaya. Dia kalau bahasa Inggerisnya apa ni, Security Commission lah. Okey, ataupun Suruhanjaya Security Malaysia. Okey. So dekat sini SC, Suruhanjaya Security Malaysia telah pun kita kata nak bagi tahu syarikat ataupun sebenarnya secara umum lah, sama ada pelaburan, sama ada individu ataupun siapa yang mana dia punya aktiviti trust yang tidak serari dengan syariah seperti berikut. Pertama,
perkhidmatan keuangan yang berteraskan riba. Contoh apa? Contohnya bank konvensional, tak payah pergi jauh lah kan. Bank konvensional kan, simpan duit kat situ, melabur kat situ, apa-apa lah. Maka kita kata semua tu haram lah. Okey. Kemudian juga kita kata berteraskan riba ni charity kan, ataupun kredit community, apa-apalah nama kat luar sana kan. Tapi ceritanya bila kita pergi tu along lah. Along lah, walaupun ada lesen ke apa, tetap dikira sebagai along, tetap dikira sebagai tidak patuh syariah. Maka semua itu termasuk daripada larangan-larangan yang disebutkan daripada sudut aspek yang pertama. Itu dia punya konsep dia. Okey, yang kedua, perjudian dan pertaruhan. Ini pun kita dah pernah bincangkan, judi dalam pertandingan, judi dalam cabutan bertuah, kan, judi dalam apa-apalah pertandingan yang ada yuran, kan, daripada duit yuran tu dibagikan kepada pihak yang menang, kan, tidak ada sponsor lah. Okey, jadi perjudian dan pertaruhan ni pun kita dah bincangkan dulu. Tak kira lah pertaruhan itu dalam bentuk betting kan, tentang apa, isu grup main bola ke, contoh kalau grup aku menang kau bagi RM50, kalau grup kau menang aku bagi RM50, kan, contohnya gitu. Ataupun main game kan, hari ni macam-macam platform ada untuk perjudian ni, pertaruhan ni, apps pun ada. Kan, apps pun ada, macam-macam jenis apps kat telefon ni pun macam-macam ada. Kalau kita pergi install apa semua tu, macam-macam platform judi pertaruhan ni memang ada. Walaupun kadang-kadang tu dia bukanlah kena beli apa-apa, bukanlah kena bayar apa-apa, tapi apps tu pun sendiri dah membawa kepada unsur perjudian. Dia ada kawan-kawan dia, maka dia pun ada token, dia pun ambil token tu bertaruh kan. Contohnya token tu ataupun benda tu ada dalam apps je. So maksudnya kita pun letak, contoh kita ada 51 US dollar, 2 US dollar. Dia sebenarnya bukanlah duit, bukan kena beli, tapi bentuk tu dah ada macam unsur perjudian. Maka yang tu sebenarnya game seperti itu, online ke ataupun apps ke, tidak dibenarkan lah. Dan itu dia punya konsep perkara yang perlu kita perhatikan betul-betul. Okay, yang kedua, pengeluaran ataupun jualan barang yang tidak halal atau barang yang berkaitan. Kan, contohnya kalau kita kata beg, kan, beg itu daripada kulit khinzir contohnya. Kan, beg itu daripada benda-benda yang haram lah. Kan, kalau haiwan yang tak disembelih, contoh buaya, kulit buaya. Okay. Beg tu LV contohnya kan, beg tu Prada, benda lagi lah kan. Orang perempuan dia tahulah kan. Beg tu jenama macam-macam lah, Coach ke, jenama Michael Kors ke contohnya kan. Jadi dibuat daripada benda-benda yang haram. Kan, benda-benda yang haram contohnya macam khinzir tadi lah. Kulit khinzir ke, kulit anjing ke contohnya, manalah tahu kan. Jadi semua tu termasuk daripada, kalau dia buat jual beli, dia buka kedai ke apa semua, itu termasuk daripada benda yang tidak halal kan. Adapun binatang yang tak disembelih selain pada anjing dan khinzir tetapi telah disetup ataupun disamaklah istilahnya kan, contoh macam apa, buaya kan, beg kulit buaya kan, beg kulit apa-apa yang binatang tak disembelih lah kan, ataupun yang tak halal dimakan, maka kalau disamak disetup hukumnya harus. Kan, seperti mana tali pinggang contohnya bagi lelaki kan, ataupun dia punya wallet dan sebagainya daripada binatang ataupun haiwan yang tak disembelih. Hatta lembu pun kadang-kadang dia tak sembelih. Yang dia tak sembelih, ataupun contohnya apa, seladang kulit apa-apalah kan. Jadi semua tu termasuk daripada benda yang harus selain daripada anjing dengan khinzir kan, bulu khinzir ke kan, bulu apa-apa ke dan sebagainya. Maka itu kita kata dia kalau dah disucikan, disamak, disetu, suci ni dia bahan kimia lah. Apa maksud samak setu ni? Dia lebih kurang, kalau ikut kamus Dewan, sertu tu adalah samak tu adalah setu. Itu kalau ikut kamus Dewan lah. Tapi kan kita faham samak ni anjing ataupun khinzir, tapi sertu tu yang apa, yang dia punya bagi kulit tahan lama apa semua tu kan. Kalau orang dulu dengan tepung apa, tawas apa semualah kan. Tapi itu kalau ikut bahasa kita, tapi kamus Dewan kata terbalik. Maksudnya sertu tu ialah kita basuh bekas-bekas terkena anjing khinzir 7 kali berapa tu. Adapun samak tu yang samak kulit binatang, tak apalah, itu istilah. Sebab tu saya kata samak setu dua-dua sekali tu, sebab ada perbincangan daripada sudut bahasa Melayu kita sendiri. Okey, so bila dah ada bahan kimia disucikan apa semua, maka selain pada anjing khinzir, kulit buaya, seladang, walaupun tak sembelih, maka hukumnya harus dipakai dan suci, boleh bawa solat, tak ada masalah. Okey, itu dia punya kaedah perbincangan. Ini ramailah para ulama sebut, Imam Nawawi sebut, perbincangan hatta majlis fatwa dan seterusnya. Okey, kemudian insurans konvensional. Sama ada kita yang ambil ataupun jadi ejen insurans. Kan jadi ejen insurans.
Jadi dia punya cara dan kaedah tu nanti kita detailkan bagaimana dia punya cara penyucian apa semua. Tetapi dia satu benda yang haram lah, kita selalu sebut sehingga kan Majlis Fatwa 4 kali bersidang tentang insurans konvensional ni. 1979, 2008, 2009, 2011. 4 kali mereka bersidang dan semua itu sama ada insurans am, insurans perubatan, personal accident. Kan kita ambil tu kalau accident tu jadi apa-apa kita dapat pampasan insurans kan, ataupun kita kata jadi ejen insurans, promosi insurans, pampasan insurans, maka semua itu termasuk daripada benda yang tidak patuh syariah ataupun haram. Okey, kemudian yang seterusnya, aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah. Tu macam mana? Payah hiburan ni kita nak sebut tentang apa? Nasyid ke? Nasyid pun ada juga nasyid yang dia punya lagu tu puji perempuan, puji kecantikan perempuan macam-macam ada. Jadi sebenarnya dia berbalik kepada apa? Berbalik kepada instrumen yang digunakan, berbalik kepada lirik. Kan, berbalik kepada instrumen yang digunakan, berbalik kepada lirik. Dan ini satu benda yang sukar untuk dicegah. Kadang-kadang kita pun kan ibu-ibu ke mungkin kalau tengah masak pasal Quran, alhamdulillah lah kan, tapi kan tengah masak ke rumah pasal apa, Hot FM contohnya kan. Jadi benda-benda seperti ni agak sukar untuk kita nak elakkan. Cuma bila melibatkan tentang instrumen halal haram, maka aktiviti utama dia tu apa? Aktiviti utama dia apa? Hiburan semata-mata yang macam-macam lah, pendedah, dia kait pula pendedahan aurat, campur lelaki perempuan, kait pula dengan berbagai lah kan. Jadi di situ sebab tu dijelaskan aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah. Itu maksud dia kan. Jadi macam mana nak takrifkan yang tidak selaras dengan syariah tu, maka macam-macam aspek yang akan diperhatikan. Maksud dia buka satu syarikat entertainment contoh kan, syarikat entertainment. Jadi dia buat syarikat dia apa? Dia buat konsert. Contohnya kan, dia cari artis ke apa, dia buat konsert. So konsert tu macam mana? Konsert yang macam-macam lah, campur lelaki perempuan, ada yang minum arak pula, ada buat maksiat dan sebagainya. Jadi teras utamanya tu dah ditutup awal-awal. Maksudnya dia tak boleh buka syarikat yang seperti itu. Itulah dia punya konsepnya dan panjang lagi dia punya perbincangan tentang isu ini. Okey, kemudian seterusnya, pengeluaran atau penjualan barangan berasaskan tembakau atau barang yang berkaitan. Ini cerita dia. Satu kerja syarikat tembakau tu sendiri, pemprosesan tembakau tu. Yang kedua pula, kedai runcit yang ada bahagian tempat tembakau. Kan? Jadi saya pun tak tahu sebab kadang-kadang orang buka kedai runcit mesti ada jual hukum. Mesti ada barang berasaskan tembakau. Dia tak jadi whole. Contoh, buka kedai makan kan, yang aktiviti utama dia punya teras dia apa? Ialah buka kedai makan lah. Tapi ada portion sikit tu kan, mungkin menyumbang kepada 2%, 3% pendapatan secara bulanan dia tu adalah daripada rokok. Daripada rokok. Maka yang tak patut syariahnya rokok tu lah. Kan? Ada pun pendapatan kedai makan dia 90% tu semua daripada kedai makan. Kan, maksudnya jual makanan apa semua, nasi apa semualah. Maka yang 92% tu halal. Tapi yang pendapatan daripada tembakau tu, itu problemnya dekat situ. Kan, sebab tu saya selalu sebutlah kepada kalau dekat kuliah masjid ke apa dan sebagainya, terutama orang lelaki ni, cuba untuk berhenti hisap rokok lah. Kan? Cuba untuk berhenti hisap rokok. Carilah apa-apa cara apa kaedahnya. Ada yang kata daripada rokok baik kita pakai vape. Vape pun sama. Dia punya bahan chemical apa semua tu pun masih lagi tak menjauhkan daripada mudarat yang ada. Kan? Sebab tu Majlis Fatwa Kebangsaan 1995 fatwakan rokok ni haram. Kan? Rokok ni adalah haram. Jadi, tapi dia punya, saya tak bincang tentang isu hukum tu, tapi isu syarikat tu ataupun kedai tu, yang mana kalau kita kata tadi aktiviti teras dia kalau rokok, buat tembakau, buat apa, maka dia adalah benda yang haram 100% lah. Tapi kalau contoh kedai tadi dia jual makanan, restoran, tapi ada sikit rokok, yang haram tu jual rokok tu lah. Tak boleh kita kata sebab ada rokok haram satu kedai. Tu tak kena tu. Itu tak mendasar kepada pandangan dan juga pendapat. Kan? Contoh kita kata satu shopping mall. Kan? Macam kita pernah buat contoh dulu, anak kita kerja bahagian ataupun siapa-siapalah saudara kita pun kerja pada bahagian pengurusan berkait dengan bahan-bahan mentah contohnya. Kan? Dia tak terlibat dengan arak, dia tak terlibat dengan rokok. Dia bahagian tu. Maka hasilnya dia dapat gaji dia harus. Sebab dia kerja atas dasar apa yang diperintahkan. Tapi kalau dia kerja tu memang pergi susun botol arak, memang punch arak kan, memang rokok, itu problem. Dia jadi hasil tu problem. Okay? Tapi whole maksudnya aktiviti semua syarikat ataupun mall tu dia bercampur. Maksudnya mungkin yang halal 80%, arak mungkin 10%, rokok 10%. Jadi dekat situ dia ada dia punya penelitian, tak boleh simplistik lah, tak boleh pukal
sama rata kita kata semuanya haram. Jadi kena tengok aktiviti satu persatu. Kalau betul mall ataupun gudang ataupun syarikat tu memang aktiviti utama dia buat tembakau, memang haram lah. Satu patut lah. Jadi kena tengok dia punya pendetailan tu, bukan terus kita nak kata haram dan sebagainya. Okey, kemudian pembrokeran atau jual beli security tidak patuh syariah. Okey, ni saham-saham lah. Saham, unit trust, jenis-jenis dia lah kan, ataupun pelaburan-pelaburan yang mana dia tu sendiri adalah tak patuh syariah. Tak patuh syariah ni contohnya macam mana? Katalah satu syarikat dia buka klinik. Buka klinik. Maksudnya pelaburan dia, trust utama dia adalah buka klinik. Klinik apa? Tak kira klinik gigi ke, klinik bersalin ke, klinik apa ke, contohnya kan. Jadi aktiviti dia utama adalah klinik. Maka dia pun dia sahamkan. Kan, maksudnya orang-orang boleh melabur dan boleh dapat share saham lah daripada syarikat dia tu. Jadi bila buka share saham tu, jadi aktiviti utama apa dia? Aktiviti utama dia adalah berkait dengan gigi, berkait dengan kesihatan. Maka haruslah. Dia tengok pada aktiviti tu. Tetapi dia punya aktiviti utama, contohnya kita kata benda-benda yang tidak halal. Contohnya kita sebutkan mungkin dia buat ni pun sama juga syarikat tu halal, contoh macam klinik gigi tadi, tapi dia pinjam modal tu dekat bank konvensional. Okay, dia pinjam dekat bank konvensional. Maka menjadikan aktiviti dia tu bermasalah. Maka nanti kalau dia pergi kat saham ke IPO ke apa contohnya, maka Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ataupun Bursa I lah yang ni, dia tak bagi status patuh syariah. Sebab dia akan tengok kepada semua company tu, syarikat tu, dia bukan hanya sekadar beraktiviti ataupun dia punya benda tu halal. Tetapi dia tengok juga dia pinjam kat mana. Kalau dia ambil insurans untuk ni dia punya insurans ke ataupun ambil takaful. Tu benda-benda semua tu dia akan tengok dan tu sangat penting lah untuk kita perhatikan. Sebab tu saya tengok ada satu video, bukanlah nak kritik video ni tetapi terlalu basic sangat. Viral juga saya tengok kan. Dia pergi kedai makan, lepas tu dia kata nak halal tak kedai makan ni? Kan? Nak halal tak kedai makan ni? Maka dia pun kata, okey, tuan dia kata okey nak halal. Pertama sekali kita kena buat apa? Kena hilangkan Ajinomoto. Okay. Masakan-masakan yang ada ni jangan guna Ajinomoto. Saya pun apa kaitan Ajinomoto dengan halal semua ni. Okay. Tu pertama dia kata. Okay. Yang kedua, semua barang-barang Yahudi jangan guna. Santan ke contohlah kan, ataupun apa kita kata susu tertentu ke Nestle ke apa, ni produk-produk Yahudi ni jangan guna. Okey bolehlah kan, boleh diterima kan. Okey, yang ketiga dia kata benda-benda yang memudaratkan macam contoh air berkarbonat, kan air gas apa semua ni buang, jangan dijual dekat kedai. Tiga benda je. Tiga benda tu je yang dia semak kan. Itu kita kata satu benda yang lepas dah habis semak tu tiga perkara tu, tak ada produk Yahudi, tak ada masakan guna Ajinomoto, kemudian dia punya barang pula apa tadi kita kata, dia punya tu air apa semua gas ni merosak, tak boleh. Terus jadi halalan thayyibah kedai tu. Saya kata itu simplistik sangat. Sebenarnya kita kena semak banyak lagi. Contoh, kalau dia buka kedai, modal daripada mana buka kedai tu? Kalau dia buat bank konvensional, terus tak patuh syariah. Walaupun hak lain tu halal belaka. Tu cerita dia. Kan, tu satu. Kemudian yang kedua, nak kena tengok dia punya CJ dia. Contoh SSM daftar ke tak. Kemudian dia punya tempat tu, lokasi tu adakah dibenarkan oleh kerajaan untuk berniaga kat situ, buka kedai kat situ. Tu. Yang kedua kena tengok. Yang ketiga kena tengok bahan-bahan dia. Bahan-bahan tu bukan tengok masak macam tu. Kan? Rupanya yang tu di iklan Di iklan lamb shank, dia punya daging kambing. Okey, lamb shank tu kena semak ambil daripada mana? Kan ada tak kedai yang tempat dia ambil tu diiktiraf persediaan halal jakim contohnya. Kan dia punya produk tepung yang dia guna, apa lagi benda-benda bahan mentah kan, produk-produk yang dia ambil tu macam mana, tu kena semak semua tu kan. Kemudian juga contohnya kalau dia ada buat pelaburan, maksudnya dia JV dengan kawan-kawan dia, nak tengok kontrak apa JV tu, kontrak pelaburan bentuk macam mana, maksudnya saya sumbang modal ataupun kongsi modal ataupun saya kena kerja juga ataupun bagaimana, semua kena jelas kontrak tu. Kalau tak jadi patuh syariah. Jadi sebenarnya banyak benda kena semak. Bukan setakat Ajinomoto, bukan setakat produk-produk Yahudi, bukan hanya setakat kita kata air tu air berkarbonat. Kan? Jadi benda ni, dia kalau bukan pada ahlinya, bukan bidangnya, dia akan tengok macam tu je. Kan? Halal ke tak? Halal ke tak? Kebersihan. Banyak benda kena semak.
Kan kalau dia buka kilang tu, kilang kat mana dia ambil tu? Kalau ambil mi kat mana? Cak kunci ke? Cak apa ke? Kan? Jadi semua tu kena tengok. Kan dekat mana dia ambil bahan-bahan dia, kan? Pengiktirafan, persijilan, semua tu kena perhatikan. Jadi itu dia punya konsep yang baru kita nak kata sebagai patuh syariah. Kan? Kalau kita betul-betul nak pergi kepada tu lah, kan? Jadi kita kadang-kadang bila anggap kedai tu kedai Melayu, kira patuh syariah lah. Kan? Bila anggap kedai tu kedai ada baca Quran, pekerja pakai kopiah, ada gantung-gantung ayat Quran, kira patuh syariah lah. Tidak semudah itu sebenarnya. Kita kena tengok banyak perkara. Okay? Kemudian aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah. Okay, dia sebutlah boleh jadi yang tak sebut dalam list tu, tapi aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah. Maksud sini, kita faham betul-betul deep lah, dalam lah dia punya perbincangan tentang isu halal tak halal ni. Jadi kalau kita nak buka satu syarikat, kena tengok semua ni. Kalau syarikat contoh nak buat promosi, nak buat iklan macam mana? Adakah iklan tu iklan yang ada lucah, iklan yang menipu, iklan yang terlampau exaggerate, kan, menunjukkan betapa hebatnya produk dia contohnya, betapa hebatnya kedai dia. Semua kena tengok. Kan cara dia iklan, marketing, semua dah kena tengok. Jadi maksudnya rumit untuk mendapatkan nak kita kata betul-betul halalan tayyibah tu bukan sekadar 3 item tadi, kan. Dia kena semak semua perkara baru kita boleh katakan syarikat, kedai ataupun apa yang betul-betul halal patuh syariah. Okay, tapi alhamdulillah sejak akhir-akhir ni saya tengok ramai sebenarnya syarikat-syarikat apa ni kita kata yang menjalan aktiviti pelaburan, menjalan aktiviti apa macam-macam lah, jual barang apa semua ni nak kepada halal patuh syariah. Kan? Jadi nak halal patuh syariah tu apa sebab tu ada, saya pernah sebut kot, ada seorang doktor ni, kan, doktor ni dia pelik lah kenapa sebagai klinik gigi tapi nak patuh syariah. Kan, adakah dia punya bahan tampalan tu kena halal lah contoh kan, nak tampal gigi tu, kan, dia tengok dekat situ je. Lepas tu bila kita sebutkan lesen, suruhanjaya, pelaburan, kontrak apa semua, cara iklan marketing, cara kontrak pelaburan semua, baru dia terduduk, baru dia menampak, baru saya tahu apa itu patuh syariah. Sebelum tu dia ingat penampai gigi je. Macam kita kan, ingat kadang Ajinomoto macam tu kan. Jadi itu benda yang perlu kita perhatikan. Tapi saya kat rumah memang tak guna Ajinomoto ni. Itu cerita dia. Sebenarnya kalau boleh tu kita cuba elakkan lah. Dia tak kisah ada halal jakim, tak ada isu. Cuma kita kata ialah banyak faktor yang lain daripada sudut kesihatan dan sebagainya. Okey, so inilah benda yang kita kena faham betul-betul sebelum kita pergi detail tentang isu cara nak kira dan sebagainya. Okey, kemudian. Okey, seterusnya kita nak pergi tentang dalil, ini bukan dalil hibah ni, ini dalil berkenaan dengan tak patuh syariah ni. Okey, so firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari kami rezeki kepada kalian. Itu sebab tayyibat ataupun dalam ayat lain sebut halalan tayyibah. Nak kata halalan tayyibah tu memang banyak benda kita kena check kan. Jadi sebab tu kita dekat Malaysia ni ada persijilan halal jakim, kan. Jadi persijilan halal jakim ni diiktiraf sebagai antara persijilan yang sangat hebat dekat dunia ni. Dekat dunia Islam ni antara persijilan yang sangat hebat. Sebab tu negara-negara luar bila tengok persijilan halal jakim, mereka ambil terus produk-produk kita ni kerana sangat ketat. Sangat ketat. Sebab tu kalau boleh kan, orang yang berniaga nasi lemak sekalipun kat tepi ataupun buka kedai, ambil persijilan halal jakim. Dia kata susah lah Ustaz, banyak benda nak kena ikut. Takkan Maggi boleh dapat persijilan halal jakim, kan? Apa lagi produk-produk tepung lah benda, kan? Kebanyakan tu adalah non-Muslim. Owner tu non-Muslim. Tapi dia ikut standard jakim. Kilang macam mana, proses macam mana, apa ni kita kata, contoh saya kata QSR brand ni. QSR brand ni apa? Bawah dia tu semualah McDonald, KFC apa semua tu yang supply ayam apa semua kan. Jadi QSR brand tu. Jadi bawah dia tu kita kata ayam ni ingat berapa? Ingat sembelih 3 ekor ke sehari tak? Beribu-ribu ekor sehari nak sembelih tu. Kan jadi dia akan gunakan water bath kan. Maksudnya dia akan gunakan elektrik kan untuk apa? Untuk peningkan sikit ayam tu kan. Kemudian berapa elektrik tu digunakan tu? Berapa volt dia gunakan? Kan kemudian nanti dah dipeningkan dia sembelih tu kemudian letak dalam air.
So letak dalam air tu kena check pula sama ada dia masih hidup lagi ke ataupun dah mati. Kan? Kalau letak dalam air tu. Kalau masih hidup lagi, maksudnya dia mati tu sebab kena sembelih tadi ke sebab jatuh dalam air. Kan? Jadi dia banyak faktor yang perlu tengok. Kemudian siapa nak tekan switch untuk elektrik tu, untuk dia peningkan ayam tu ataupun untuk dia bukan pening, dia apa kita kata sebagai pengsankan sikit dia sekejap. Bagi memudahkan penyembelihan lah. Kan? Jadi dia ada teknik, ada apa semua. Semua tu JAKIM semak. Semua tu JAKIM semak. Jadi nak katakan ketatlah untuk dapatkan persediaan halal JAKIM ni, premis nak kena tengok, kan, cara masak nak kena tengok, kan, ada campur wine ke tak campur wine ke, semua dah sekali tu. Kan, kemudian juga nak kena semak dia punya kebersihan, kan, cara macam-macam lah, kan, pekerja tu sendiri pengurusan, kan, rambut macam mana, kan, rambut panjang pendek, ada dia punya penutup, semua JAKIM akan semak, barulah bagi persediaan halal JAKIM. Jadi susah sebenarnya. Jadi kita kata kita tak mampu buat macam tu. Kan, kita nak makan contohnya dekat restoran. Restoran ni ada sedia halal JAKIM, bismillah je lah. Kan, kita nak pergi check, saya nak check dapur je. Lepas tu ni dapat kat mana tepung gandum ni, macam tu. Ni bahan-bahan ni, ayam ni dapat beli kat mana. Jadi memang tak makan lah kita kalau macam tu. Kan, jadi bila kita ada persediaan halal JAKIM, bismillah, makan tak ada masalah. Kan, itu je yang kita mampu lah, kan. Melainkan orang mampu untuk check, untuk apa, maka bismillah, kan. Tapi kita tak mampu, pegang pada fatwa. Kalau bab fatwa berkenaan dengan pemakanan apa semua, JAKIM lah. Persediaan halal JAKIM, standard dia. Ustaz Khairul Amri ke apa nama dia. Dia antara orang yang ni lah, yang utama dalam persediaan halal JAKIM. Okey, kemudian di dalam hadis Nabi SAW, la tuqbalu salat, bukan salatun, salatan. Tu lah, silap baris tu. La tuqbalu, betul, la tuqbalu salatun. Okey, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidaklah solat diterima tanpa bersuci dan sedekah tidak diterima jika dari hasil yang haram. Kan, tu Nabi buat terus perbandingan. Macam mana solat tu tak diterima dengan keadaan tak bersuci. Tak bersuci ni bukan maksud tak berwuduk. Mungkin tak sempurna, basuh kaki tak kena tumit ke contohnya, dia kira sebagai tak diterima solat dia. Kan? Begitu juga dengan sedekah. Sedekah ni maksud duit kita, sedekah daripada harta wang hasil yang haram. Wang khianat dipanggil. Okey, wang khianat kalau ikut hulu ni bahasa standardnya ialah rampasan harta, rampasan perang belum diagihkan, maka kita ambil dulu. Sedangkan sebenarnya sepatutnya agih dulu, dapat bahagian masing-masing. Tetapi kita ambil dulu sebelum agih. Maka ini dipanggil hulu. Dalam konteks sekarang ni maksudnya ialah segala harta, segala benda yang kita dapati daripada sumber yang haram, maka semua tu tidak ada gunanya kita bersedekah. Tidak ada gunanya kita bersedekah. Sedekah hantar orang pergi haji, hantar orang pergi umrah, dia sendiri pergi umrah, pergi haji dan sebagainya, maka itu tidak ada manfaat kerana daripada sumber yang haram. Okey, ni yang penting. Kategori harta haram. Okey, pertama sekali ialah haram li dzati. Yang kedua haram li ghairi. Apa beza dia? Li dzati. Okey, harta yang haram dari segi asal dan sifatnya, iaitu apa yang diharamkan syarak disebabkan asal ia sendiri haram. Okay. Tidak memberi manfaat dan keadaan apapun yang mengandungi di dalamnya segala mudarat atau kekotoran maupun keburukan seperti arak, khinzir, bangkai, darah dan segala sesuatu yang najis dan kotor yang memberikan kerosakan kepada manusia. Ini disebut oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq. Kita ada rujukan lah. Okay. Jadi maksud dekat sini ialah asal dia tu sendiri haram. Okay. Contohnya arak. Arak tu secara zatnya, secara asalnya, sejak mula kejadian dia tu, kan, dia memang haram dah. Okay. Sama juga khinzir, bangkai dan sebagainya memang haram. Okay. Beza itu lidzati, maksud secara zatnya. Lidzati tu, zat tu bahasa Arab. Jadi lidzati secara zatnya, secara asalnya dia adalah asalnya haram. Okey, kemudian haram li ghairi. Haram tu dengan sebab faktor lain. Asalnya dia tak haram. Okey, kita baca dulu baru saya bawa 2-3 contoh bagi kita faham. Okey, harta yang haram dari segi sifat mendapatkannya bukan pada asalnya, cara mendapatkannya. Sebahagian fuqaha menamakan haram bisababih, haram dengan sebabnya. Haram dengan sebab lain, okey? Ataupun haram likasbihi, haram kerana cara memperolehi ataupun mendapatkannya. Ia adalah seperti memperoleh harta dengan cara mencuri, rasuah, merampas hak orang lain, ihtikar, monopoli, menipu dan yang selainnya. Contoh kita kata itu curi. Katalah contoh, kita nak masak. Lupa pula beli serai. Nak buat gulai lemak, daging salai. Jadi tak ada serai, tak sedap. Jadi
Okay. Kita pun macam mana buka-buka pintu luar rumah, jiran sebelah mana peha ayam dia punya serai tu. Kan? Jadi kalau kita minta, maka halal minta izin nak ambil. Tapi kalau kita pergi ambil tanpa pengetahuan dia, haram. Okay. Maksudnya serai itu sendiri asalnya haruslah, hukumnya haruslah, maksudnya halal lah. Tapi cara kita dapatkan tu, kan contoh, ataupun kita kata buah mangga jiran, betul-betul sebiji tu dalam pagar rumah kita. Okay. Jadi dia tanam tu bukan kat luar, kat dalam rumah dia lah, betul-betul sebiji kan. Jadi kita pun tengok, clear ni, kan dia pun habis, kita pun bismillah. Bismillah nak makan tu, memangnya macam orang isap ukur bismillah, macam tu. Jadi dia tetap haram, kan, tak kira asal benda tu, asalnya dia halal, tapi disebabkan faktor tu. Faktor dia kan. Contoh kita kata, pinjam. Kita pinjam duit orang, okey, halal, hukum dia boleh. Tapi kita curi duit dia. Maksudnya cara mendapatkannya tu menjadikan benda tu adalah perkara yang haram. Kan? Contoh hari Jumaat. Kan hari Jumaat beli mi goreng, tak ada masalah, beli hari Jumaat ke Selasa ke Rabu ke Khamis ke beli. Tapi beli tu waktu tengah khatib baca khutbah, siap makan lagi tu. Kan tengok kat bandar-bandar kan, pergi kat KL ke apa tu. Waktu tu lah cendol. Waktu khatib innalhamdulillah, dia pun bismillah cendol kan. Jadi itu cerita dia. Kan, jadi maksudnya tak dibenarkan jual beli pada waktu tu. Hatta jual beli tu halal. Tapi disebabkan faktor Allah larang tak tinggalkan jual beli kan, dalam surah Jumaah ayat 9 tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kan, bila mana disuruhkan azan ini pada hari Jumaat di masjid-masjid, maka segera pergi tinggalkan jual beli. Azan tu maksudnya terutamanya waktu khatib berkhutbah, waktu mula-mula khatib di atas mimbar tu, maka ijma' sepakat semua para ulama, mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali, semua para ulama menyatakan haram lagi berjual beli pada waktu tu. Kan, maksudnya waktu tu nak pergi kat Petronas nak isi minyak contohnya kan, waktu tu lah nak pergi beli nasi lemak, nak beli apa semua, maka tak dibenarkan tempoh tu. Kenapa? Kerana nak uji keimanan manusia. Nak uji keimanan manusia, nak uji sejauh mana percaya betul pada Allah, hari akhirat, pada ketetapan qada dan qada Allah macam mana kan. Jadi memang untuk menguji manusia. Itu untuk lelaki lah, untuk perempuan tak ada masalah kan. Kalau dulu saya kerja, ingat saya masa kat Bank Malak kan, tengah-tengah bandar KL tu, lelaki pergi solat Jumaat, perempuan tu sogor kan, sogor kan, pergi cari makan, cari apa, okey, tak ada masalah, sebab dia tak diwajibkan. Dia tak wajibkan solat Jumaat. Kalau dia pergi tu maksudnya dia tak payah solat Zuhur lah. Cuma Malaysia ni, kata Imam Ibn Qudamah, kata Imam Nawawi, mana-mana wanita yang pergi solat Jumaat, dia gugur solat Jumaat, solat Zuhur untuk dia. Kan, cuma Malaysia tak biasa. Kalau luar negara tu biasa orang-orang perempuan pergi solat Jumaat ni, tidak jadi masalah. Kan, cuma dia kata mazhab Syafi'i pun membenarkan. Maksud kalau dia pergi Jumaat, maka pada waktu itu dia gugurlah kewajipan dia untuk solat Zuhur. Tapi walaupun dia pergi Jumaat, dia boleh tak membeli ke apa semua, kan, boleh, tidak jadi masalah, kerana dia tak wajib pada asalnya untuk solat Jumaat. Tu hukum yang kita perlu faham. Yang wajib ni bagi lelaki. Kalau lelaki tu musafir, tak ada masalah. Kan, berhenti dekat contohnya RNA apa-apa sekian kan, ada masjid ataupun ada tempat yang mungkin buat solat Jumaat apa dan sebagainya. Dia tak solat Jumaat, kan, dia makan ayam penyet contohnya. Kan. Jadi makan ayam penyet tu, beli tu, bayar duit tu, waktu khatib tengah baca doa khutbah kedua. Kan, contohnya alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya law hadana Allah, macam-macam lah kan. Dia pun makan, tak ada masalah sebab dia musafir. Sebab musafir gugur kewajipan solat Jumaat. Jadi kita fahamlah maksud li ghairih ni disebabkan faktor lain, disebabkan cara mendapatkannya, disebabkan cara memperolehinya yang menjadikan ia haram. Kan, contoh hadiah dengan rasuah dekat-dekat je. Apa beza hadiah dengan rasuah? Kan, hadiah ni betul-betul bagi. Rasuah kan ada sebab. Kan, sebab nak dapat jawatan ke, sebab nak dapat sekian-sekian ke, sebab nak mengelakkan daripada terkena saman ke apa ke dan sebagainya. Maka itu dipanggil sebagai rasuah. Okey. Kemudian merampas hak orang lain, ihtikar, monopoli. Ihtikar ni ataupun monopoli ni maksudnya ialah dia sorok barang. Okay, dia sorok barang. Contohnya telur tak ada kat pasaran, dia pun sorok. Kan, sorok. Jadi sorok tu tiba-tiba betul-betul dah habis telur kat pasaran, dia pun keluarkan telur-telur ayam dia tu lah. Kan, bila dah keluar, macam-macam telur ada, telur itik ada, telur ayam ada, telur burung apa, macam-macam lah kan. Jadi dia pun keluarkan. Bila keluarkan tu, telur masin pun ada kan. Dia jual dengan harga yang begitu mahal.
Yang itu dipanggil sebagai monopoli tu. Itu yang dipanggil menimbun barang makanan asasi. Maka agama kita tidak membenarkan. Sebab tu kalau kita tengok dekat Malaysia ni, sorok barang ni dia bukan isu sorok barang tu, isu ekonomi, isu apa? Dia isu agama sebenarnya. Dia isu yang melibatkan ihtikar. Monopoli yang Nabi tak benarkan. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan man ihtakara. Ataupun Nabi katakan sesiapa yang mana melakukan ihtikar fa huwa khati'. Dia adalah dosa. Dia adalah melakukan kesilapan, dosa besar kerana dia memonopoli. Maksudnya kalau barang tu habis-habislah, dijualkanlah. Yang ni simpan, kemudian tunggu harga naik, dia jual dengan berlipat kali ganda. Maka yang tu yang termasuk daripada larangan yang Nabi SAW tidak benarkan. Jadi kita fahamlah maksud di zatih dan juga dengan di ghairi. Di zatih asal tu sendiri dah haram, di ghairi dengan sebab faktor cara mendapatkannya dengan cara yang haram, walaupun asalnya dia tidak haram. Tapi cara tu yang menjadikan dia haram. Haram jadah tak adalah kat sini. Itu benda lain. Okay. Tuan-tuan tahu kan dia punya sejarah tu. Ya, orang pergi Mekah haram dengan Jeddah. Kan? Haram tu masih diharam. Jeddah tu airport. Jadi taksi tu panggil lah haram Jeddah. Haram Jeddah. Tak tahu kita jadi haram Jeddah tak tahu. Tapi haram masih diharam nak pergi ke Jeddah. Jadi dia ringkas je macam kita lah contohnya. Kita kata perkeliling. Macam tu je tak ada sebut. Siapa nak pergi perkeliling? Tak ada sebut macam tu kan. Ataupun TBS, Seminar Bersepadu Persatuan. TBS. TBS KL. Macam tu lah dia ringkas kan. Okay. Kaedah pelupusan. Ni pun penting. Okay, pertama sekali lizati. Macam mana cara yang secara asalnya dah haram tadi? Okey. Pendapat fuqaha menyatakan bahawa harta yang haram seperti riba tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima menurut syar'i. Ini adalah pendapat jumhur ulama daripada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ia juga pendapat Imam Zuhri, Imam Qutubi, dalam tafsirnya Syekh Abdullah Malik, Syekh Dr. Suqaradawi dan lain-lain. Okey. Maksudnya diberikan, disalurkan kepada yang berhak menurut syar'i. Tak jelas lagi tu. Menurut syar'i ni apa? Okay. Kita pergi dalilnya dulu. Dalam hadis riwayat daripada Abu Daud. Okay. Ketika mana baginda Nabi SAW, hadis sahih, dapat tawanan perang dan dalam masa yang sama ada seorang wanita ni, dia carikan kambing untuk Nabi dan para sahabat makan. Dia cari kambing. Bila cari tu, cari orang tu tak ada. Orang ni tak ada stok. Tak ada kambing lah maksudnya. Cari orang tu tak ada. Lalas sekali tu, dia ambil kambing tu dekat padang pasir. Tak tahu siapa punya, cari dia punya tuan apa semua, tak jumpa. Kan? Dia pun ambil. Bila dia ambil tu, dia pun sembelih lah. Semua masak semua. Bagilah Nabi dan para sahabat makan. Kemudian Nabi tegur. Nabi kata, kambing ni hak orang lain ni. Kan Nabi sebut macam tu lah. Maksud bukan untuk kita makan. Okay? Hak orang lain. Maka perempuan pun ceritalah, dia kata tadi saya dah cari tak jumpa, kemudian saya jumpa kat padang pasir ke apa, saya ambil kambing tu dan kemudian saya sembelih, kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu benda tu salah. Maka Nabi taklah marah dia, mungkin disebabkan dia tak faham ke apa kan. Tapi hakikatnya dia tahulah benda tu tak betul. Maka Nabi kata bagi kepada tawanan perang. Okey, bagi kepada tawanan perang. Itu hadis riwayat Abu Daud, hadis yang sahih. Secara ringkasnya ceritanya begitu. Baik. Jadi bila Nabi dah bagi kepada tawanan perang, maksudnya Nabi tukar. Asalnya kambing tu tak tahu siapa punya, pemiliknya tak jumpa, patutnya Nabi makan lah. Tapi Nabi tak makan. Nabi kata kamu bagi kepada tawanan perang. Okay. Jadi dalilnya dekat sini menunjukkan bahawa kita tak boleh makan. Kan kita yang tahu benda tu semua tu asal riba ke, ataupun benda bangkai ke, benda yang haram, arak apa semua tadi, perolehan daripada situ. Kita kena ingat, dia bukan sebab arak tu haram, tapi jual beli tu. Kan contoh kita kata jadi rider food panda contohlah kan. Okay. Tiba-tiba ada order daripada arak kedai mana tu, kan bukan kita tahu sangat kan. Order daripada kedai kita tahu ini kedai jual minuman keras ni. Keras betul minuman tu. Kan. Jadi jual minuman keras apa semua tu, maka tahu dah benda tu haram, kita tak ambil order tu. Sebab bukan masalah minum tu, masalah dapat daripada upah kita jadi rider tu, dapat RM3, RM4, RM5 ke RM10 ke, yang tu RM10 tu haram. Kerana kita tahu benda tu asalnya adalah haram. Maksudnya benda tu sendiri haram, duit ke apa perolehan daripada benda tu juga adalah daripada sumber yang haram. Jadi maksudnya kita tadi, katalah contoh kita terambil, kita tak tahu sebelum ni dan sebagainya lah. Maka duit tu kita salurkan kepada tempat menurut syariah. Daripada dalil tadi. Okey, apa tempat menurut syariah ni? Syekh Dr. Al-Qaradawi detailkan. Pertama,
Beliau menyatakan fakir miskin. Fakir miskin boleh bagi, tak ada masalah. Sebab Nabi bagi tawanan perang tadi tu, Nabi bagi tawanan perang, dan kemudian juga Nabi bagi juga kepada sahabat-sahabat yang lain, maka dia menunjukkan bahawa dia adalah satu benda yang boleh ditransfer kepada orang lain. Okey, maksudnya yang haram tu kita makan, tapi bagi kepada orang lain tidak jadi masalah. Terutama kepada fakir miskin. Kan, sebab bagi mereka tak haram benda tu. Perolehan benda tu tak haram. Yang haramnya orang yang buat tu. Dia ambil perolehan tu, dia manfaatkan duit daripada hasil judi ke apa semua tadi. Dia yang haram menikmatinya, menggunakannya. Kan? Tapi dia bagi pada orang lain tak ada masalah. Contoh, dia menang main judi. Kan? Adalah menang RM30. Contoh lah kan. Jadi RM30 tu dia tak boleh ambil. Dia tak boleh. Dia tiba-tiba dia sedar, dia bertaubat ke apa. RM30 tu nak bagi mana? Dia bagi kepada fakir miskin. Tu kata Syekh Dr. Qaradawi bila berbincang tentang isu ni. Okay? Itu juga sebenarnya fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan 2009 pun bincang tentang isu ni. Maksudnya boleh diberikan kepada fakir miskin. Cuma tak payah mention. Saya semalam menang loteri adalah RM2,000. Lepas tu tiba Allah bagi hidayah saya bertaubat hari ni. Ni saya bagi kat awak RM2,000 ni, duit loteri ni. Tak payah sebut kat dia macam tu. Bagi je. Itu dia punya konsep dia. Bagi kepada fakir miskin. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, boleh disalurkan kepada maslahah umum. Maslahah umum ni maksudnya kebajikan umum. Buat jambatan, buat jalan, yang mana kita tidak ada manfaat pada. Maksudnya, dia kalau kembali kepada diri dia semula, dia jadi haram lah, dia gunakan tu. Dia jadi haram lah. Contoh, kita kata, dia buat jamban. Jamban mana? Jamban rumah dia lah. Jadi buat jamban rumah dia tu, maksudnya, dia bukanlah haram guna jamban tu, tetapi sumber tu. Kan sumber tu maksudnya dia kira macam mengingkarilah arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya daripada sumber yang haram ni sepatutnya bagi pada orang lain, tak dibenarkan untuk dia guna. Kan buat pagar ke apa dan sebagainya, maka tidak jadi masalah, tapi bukan untuk peribadi. Bukan untuk peribadi. Contoh gini dia tar jalan, tapi jalan tu ke rumah dia. Sebiji rumah dia tu dia tarkan jalan. Dia kata ni duit tak patut syariah ni, tapi kegunaan peribadi dia, maka tidak dibenarkan. Okey, tapi kalau dia beli tar jalan tu, semua orang guna kat situ. Dia kadang-kadang terpaksa lalu jugalah kat situ, kena lalu lah sebab tu jalan utama dia. Takkan dia nak terbang pula daripada rumah dia nak keluar ke jalan besar contohnya kan. Jadi dia pun tar jalan tu. Untuk asalnya untuk maslahah umum, kebajikan umum. Kan, maka pada waktu tu hukumnya adalah diharuskan. Diharuskan. Maksudnya bukan tujuan peribadi dia guna untuk masalah umum, tapi dia terpaksa lalu juga jalan tu, maka hukumnya diharuskan. Itulah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh tak bagi kepada masjid? Syekh Dr. Qaradawi menyatakan bahawa dibenarkan untuk diberikan kepada pihak masjid. Okay. Dan juga ini juga beberapa fatwa jugalah, seperti mana disebutkan oleh imam-imam nama-nama yang saya sebutkan ni, boleh bagi ke masjid dan masjid gunakan untuk pentadbiran ataupun apa, sebab asalnya kita kata bukan kena imarah rumah Allah ni kena duit halal, kena duit suci. Saya sebut memang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan iyalah untuk ke masjid ni tak payahlah bagi, kalau setakat beli selipar masjid, buat jamban masjid bolehlah, tapi guna untuk pentadbiran apa semua tu biarlah daripada sumber yang halal. Itu sebahagian pandangan. Okay, cuma kita kata benda ni memang ada perbezaan pandangan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak dibenarkan. Syekh Dr. Qaradawi kata okey, tak ada masalah. Sebab asalnya haram tu bagi orang yang buat tu. Bila dia ada transfer, sebab tu kaedah fiqh menyatakan apa? Berdasarkan dalil-dalil, apa ni dipanggil sebagai qa'imah maqam. Kan qa'imah maqam maksudnya apa ni, taghayyur bisabab milk, qa'imah maqam tabadul zat, iaitu dah disebutkan bertukarnya kepemilikan, kan tabadul zat, maksudnya bertukarnya kepemilikan, maka bertukarnya sifat benda tu. Kan asalnya kita haram, tak boleh guna, tapi bagi pada orang lain, maka dia boleh guna, tak ada masalah, sebab bukan dia yang pergi berjudi, kan? Bukan dia yang pergi apa jual arak apa semua, tapi hasil tu dia boleh ambil, tak ada masalah. Itu maksudnya dia punya perbincangan. Okey, kemudian yang keempat, boleh bagi kepada institusi-institusi agama, contohnya NGO yang buat kebajikan dan sebagainya, kan rumah-rumah anak yatim ke apa dan sebagainya, harus hukum dia. Boleh diberikan, tidak jadi masalah, maka hukumnya adalah harus. Sebab kita sebut tadi, yang halalnya dia guna, tapi kita peribadi guna adalah hukumnya diharamkan. Dan dia bukan kira sedekah, dia kira lupuskan.
lupuskan. Sebab kalau tengok ada je minoriti pandangan ulama terdahulu menyatakan bahawa dibakar duit apa semua pendapatan tu dibakar. Tapi bila dibakar buang kat laut, siapa yang memberikan manfaat? Sedangkan yang haram tu pada dia. Dia yang guna. Kan contoh dia kata tukar tayar kereta. Dia haram lah guna tukar duit guna tayar kereta tu haram lah bagi dia. Kan bukan maksudnya dia guna kereta tu haram kan, tapi perbuatan dia tu haram. Kan sebab apa? Masih lagi untuk kegunaan peribadi. Kan ada dipanggil sebagai apa? Konflik dia kat situ kan. Dan nakkan guna lagi. Kan? Tapi dia bagi terus contohnya kepada tukar tayar van jenazah kat masjid ke. Haruslah hukum dia. Kerana dia bukan lagi dia pemilik asal dan bukan dia ada tujuan peribadi. Itu maksud dia. Dia punya perbincangan dia. Okey. Ini lidhati. Yang kedua, dia punya perbincangan itu adalah dia ghairi. Saya punya mouse ni dia kalau dah lama sikit dia macam tak boleh. Okey. Okey. Kemudian li ghairi. Maksud li ghairi ni tadi kita kata sebab faktor lain kan. Okey, pertama wajib melupuskan harta yang haram ketika bertaubat. Ia boleh dilakukan dengan memulangkan kembali harta itu. Sebab tadi kan ambil serai ambil serai orang belakang rumah, ambil buah mangga, kena pulang balik kan? Kalau tak pulang balik, minta halal. Kalau setakat serai tu minta halal, kadang kata, saya sebenarnya meniaga serai tu. Batang 50 sen, bayarlah 50 sen. Okay. Terpaksa nak bayarlah 50 sen. Okey, jadi maksudnya, kita kata pulangkan kembali sama ada dalam bentuk duit, sama ada dalam bentuk zat asal benda tu, kan? Ataupun minta halal, minta maaf. Itu pertama, pulang. Nak tak nak memang kena pulang. Skamer ke, penipu ke, pelaburan ke apa semua, memang kena pulang balik. Berapa jumlah pun, berapa ringgit, berapa ribu, berapa ratus ribu, juta pun dia ambil, tetap kena pulang semula. Itu cara bertaubat. Kalau tak dikira bertaubat. Ya Allah, ampunlah dosa aku menipu orang. Berapa? Ya Allah, aku tipu 1000 orang. Kan semua jumlah duit tu adalah 300,000. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Tak. Allah tak ampunkan dosa tu, dia kena pulang balik duit-duit tu yang dia ambil tu. Sebab itu kata Imam Nawawi kan, kita pernah sebut sebelum ni, syarat taubat yang keempat kalau melibatkan manusia, selain daripada dia tinggalkan dosa, berazam untuk tidak ulang dan kemudian dia menyesal, yang keempat dia kena pulangkan balik hak orang yang dia ambil tu. Kalau kata melibatkan maruah ke apa ke, kena minta maaf lah. Itu maksud dia. Okey, kemudian kalau tak jumpa kepada tuannya atau kepada warisnya, jika tidak ditemui pemilik asalnya, okey, bagi kepada waris. Kenapa bagi pada waris? Dia jadi harta pusaka. Kita termasuk pula memakan harta pusaka. Okey, maksudnya kita kata patutnya kita pulang, katalah contoh kita berhutang tak bayar. Kan asalnya berhutang tu harus, tapi kita niat tak nak bayar. Kena bayar. Okey, nak tak nak kena bayar. Kalau tak jumpa dia dah meninggal dunia, bayar kepada ahli waris sebab hutang tu akan jadi harta pusaka. Kan contoh tadi nilai duit 50 sen. Contohnya kan, katalah kita ambil banyak pula serai tu dia ambil contohnya kan. Jadi nilai serai tu RM5. Contohnya kan. RM5 tu dia kena bagi pada ahli waris. Bagi ahli waris. Sebab apa? RM5 tu nanti akan dibahagikan kepada ahli waris. Kan? Ibu ayah dia dapat 1/6. Seperti mana kan? Isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kena bagi macam tu. Itu dia punya konsep. Kalau tak, kita dapat 2 dosa. Satu, tak bayar hutang. Yang kedua, kita makan harta pusaka orang yang sepatutnya diberikan kepada ahli waris. Okey, itu yang kedua. Kalau tak jumpa juga, hendaklah diserahkan kepada fakir miskin bagi memisahkan diri darinya harta yang haram dan bukan bagi meraih pahala dari serahan itu. Ini pendapat Imam Ibn Qayyim, Syekh Atiyah Saqan dan Majlis Fatwa Kebangsaan. Okey, Imam Ibn Qayyim kita maklum satu ulama sangat hebat. Syekh Atiyah Saqan ni dia bekas Syekh ahli Majlis Fatwa Al-Azhar. Dia salah satu ulama yang sangat hebat dalam fiqh ni, Syekh Atiyah Saqan, dan kemudian Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi semua mereka ni menyatakan bahawa, ataupun para ulama ni menyatakan bahawa dia berikan pada fakir miskin. Ataupun masalah umum jugalah kalau dah tak jumpa, sebab asalnya kena cari orang tu. Tu beza tadi kan. Kalau li zatih ni kita boleh bagi terus ke mana-mana. Kan sebab asalnya tak melibatkan orang. Tapi kalau li ghairi ni sebab melibatkan orang, memang kena pulang. Tak jumpa dia, cari ahli waris. Tak jumpa ahli waris, kita kena cari kepada fakir miskin. Dan bagi pada fakir miskin tu, ada sebahagian ulama syaratkan kita kena niat sedekah kepada si mati tu. Maksud si mati tu yang bersedekah. Kita bagi tu sebab kita tak nak terlibat dengan benda haram je. Dan bila kita tak terlibat dengan benda haram, kita dapat pahala tak? Dapat pahala.
Okay, kita dapat pahala kerana kita mengelakkan diri kita daripada terjatuh pada perkara yang haram ataupun makan yang haram, kita elak. Maka kita dapat pahala. Okay, kita bagi kat dia tu, kita dapat pahala. Dia dapat pahala sebab kita niat sedekah untuk dia. Sebab kita tak jumpa dah tu, ahli waris tak jumpa. Itulah pendapat Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan pendapat Imam Nawawi atau Imam Syirazi mengharuskan untuk diberikan kepada fakir miskin atas dasar kita tak jumpa orang-orang yang patut kita bayar, kita pulangkan tu. Okey, itu konsep dia. Okey, menarik lagi, Majlis Fatwa Kebangsaan pula bersidang tu tambah lagi, kalau tak jumpa semua tu, sukar untuk kita agihkan, kita tak tahu dan sebagainya, maka boleh bagi kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni dia ada unit khas yang menguruskan harta-harta yang tak patuh syariah. Okey, tapi itulah saya ada bincang dengan ada program dengan dia punya CEO dia, bukan CEO Baitul Mal tu. CEO yang menguruskan bahagian berkait dengan patuh syariah, ketua jabatan dia tu. Maka dia kata kadang-kadang tu ada orang masuk 500,000 dia kata. Tak tahu duit tu daripada mana. Okey, ada masuk 100,000, RM10 pun ada dia kata kan. Jadi tak tahu daripada sumber tu ni duit rasuah ke apa, sebab dia tak faham. Kan padahal hakikat sebenarnya kena cari dulu orang yang patutnya dibagi tu. Kan yang dipulang tu. Kalau rasuah kena cari orang yang kita rasuahkan tu kan, ataupun orang yang merasuah tu. Kan kena pulangkan balik duit dia. Kan kalau melibatkan pelaburan apa semua, kena tu tak boleh 5,000 tu terus masuk 10,000 tu. Dia kena faham dulu. Melainkan kalau dia dah ikut, tak jumpa, ahli waris tak jumpa, kemudian fakir miskin pun sukar, baru dia cari Baitul Mal. Kan maka kita kata di bawah Baitul Mal ada unit yang menguruskan tidak patuh syariah. Jadi kita kata contoh duit judi, tak yakinlah nak bagi kat masjid ke apa, adalah 500, kita pun bagi kat Baitul Mal. Contohnya kan, tempat tu, saluran tu, akaun dia tu. Maka hukumnya adalah diharuskan. Okey, itu dia punya kaedah dia. Okey, sikit lagi. Okey, kita ambil contoh-contoh semasa. Okey, ini pun penting. Okey, ada umum, individu, ada syarikat. Okey. Umum, macam kita sebut tadi, mencuri, rasuah, menipu, mesti dipulangkan semula. Syarat taubat dia, syarat Allah ampunkan, mesti dipulangkan semula. Itu dia punya konsep asal dia lah. Okay? Dia tak boleh, macam tadilah kan, taubat, tapi tak pulang, tak boleh. Kan? Maksudnya syarat penerima taubat tu tak cukup. Sebab kena pulangkan hak ataupun kena cari balik ahli waris ataupun sekian seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okay, itu satulah secara ringkas. Yang kedua, curah tempat kerja. Masuk lewat, kan? Tengok YouTube, kan? Promosi pula dia punya produk-produk tu. Waktu tu lah, bukan waktu rehat. Kan? Waktu dia kerja tu. Kan? Jadi kita kata dia dah ada kerja hakiki, kerja dia yang sebenar, dia buat kerja lain pula. Dalam kerja ada kerja. Itu pelik tu. Kan? Jadi kita kata pada waktu itu, macam mana nak buat? Kalau ikut kan, majikan akan bayar lah. Kalau 3,000 gaji kita sebulan, 3,000 lah dia bayar. Kan tolak KBSP 235 contoh dia kan. Jadi adalah 2,700 contohnya. Jadi 2,700 tu itulah duit gaji kita. Dapat duit gaji kita tu apa? Hari Isnin kita masuk lewat. Hari Khamis kita promote produk kita sejam waktu kerja. Kan? Hari Jumaat minggu depan macam-macam lagi kan. So maksudnya mungkin dalam 5 jam, 6 jam kita tak buat kerja sepatutnya. Lepas tu kena tolak lah. Jadi macam mana nak buat? Okay. Pertama, sarankan kepada orang yang kerja kat ofis apa semua ni, dia ada tabung ni. Tabung keculasan nama dia. Bukan sengaja nak buat culas, tapi tabung keculasan. Maksudnya dia kira lah duit dia. Dah dikira. Contohnya apa? Katalah 1 jam tu RM10. Jadi RM10 tu, dia kena masuk tabung untuk hari tu. Masuk tabung. Dia bukan niat nak culas. Dia memang niat nak buat betul-betul tapi terpaksa apa semua, letak RM10 kan. Jadi dalam sebulan tu kalau kata contoh sekarang ada RM20 dia culas. RM20 letak dalam tabung. Tabung tu macam mana? Tabung tu bagi kat syarikat. Tu bagus tu. Kan dia ada tabung keculasan dipanggil. Okey, itu satu. Tu termasuklah guna contoh kita nak peri apa-apa kan. Tu pun penting tu. Tu hak syarikat tu untuk peribadi. Kan untuk peribadi. Maka waktu tu untuk kegunaan peribadi patut kita kena letak dalam tabung tu lah. Katalah contohnya 50 sen satu sekali peri. Letak dalam tabung tu. Supaya kita terbiasa, kita jaga betul-betul kita punya pekerjaan tu kan, supaya kita tak terlibat dengan syubhah kan, kita dah bincang sebelum ni, ataupun perkara-perkara yang haram. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kita dah berhenti dah, tak kerja dah kat tempat tu, kan, pertama kita minta maaf pada CEO dia, majikan dia. Kan, jadi sebab tu saya dulu minta maaf kan, kok ada terkurang ke apa dan sebagainya, kita jumpa dengan kita punya CEO, kita mesej ke apa, kita minta maaf. Tapi level CEO tu jauh sangat kan. Sebab tu kalau rapat dengan CEO, kita kata minta maaf dengan CEO lah.
kan. Kadang-kadang CEO pun bukan dia punya. Dia CEO dia bukan pemegang amanah ke apa. Jadi kita kata yang paling tertinggi lah kita minta maaf tu, dan kemudian kalau perlu dipulang kita pulangkan. Itu dia punya kaedah dia. Terpaksa buat sebab benda ni melibatkan harta. Benda ni melibatkan haram dan halal dan melibatkan kita punya efek kepada peribadi kita. Itu konsep ni. Okey, kemudian perjudian, cabutan bertuah, yuran pertandingan dan lain-lain. Ni samalah kan, perjudian, cabutan bertuah kena pulang balik lah. Yuran pertandingan kena pulang balik kan. Pertandingan yang mana yang macam kita bincangkan sebelum ni lah, yang melibatkan dia bukan tak ada sponsor lah pada pihak ketiga, dia hanya daripada dia punya daripada yuran tu. Kan semata-mata hadiah tempat pertama, kedua, tiga daripada yuran. Tempat keempat, ketujuh, 10 tak ada dapat apa-apa. Tapi nak masuk kena bayar. Jadi kita kata itu adalah bentuk perjudian, maka perlu dipulangkan semula kepada yang berhak. Okey. So contoh individu. Ni pening sikit ni, tapi kita cubalah untuk kira. Baru 10.30 insya-Allah. Ada masa lagi. Okey, pertama KWSP. Ni tak kira lah kan. Sekarang ke akan datang ke dan sebagainya. Pertama, kalau KWSP itu patuh syariah, dah tukar dah tukar akaun dia kan kepada akaun patuh syariah, sama ada melalui kaunter ke, apps online ke, maka hukumnya harus tak perlu lagi untuk cleansing lah. Kan, terutama yang tukar awal-awal 2017 dulu dan sebagainya, maka tak perlu lagi khawatir untuk cleansing sebab waktu tu tak ada lagi yang patuh syariah, dan kemudian tak ada lagi kita kata konsep yang patuh syariah diperkenalkan. Okey, jadi kalaulah belum tukar dan kemudian pencing, contohnya kan, ataupun mungkin tak sampai ke apa dan sebagainya tentang isu kena tukar kepada akaun patuh syariah, ataupun dia berkeyakinan bahawa akaun konvensional tu lebih banyak dia punya profit kan, 600 contohnya, kalau akaun syariah 5.45% contohnya kan. Jadi pada waktu tu dia kena tukar, dia nak buat macam mana? Okey, pertama sekali modal caruman pekerja dan majikan tidak termasuk. Itu halal. Kira-kira tengok sekali, bermula kita kerja tahun sekian-sekian kan, 20 tahun kita kerja, 25 tahun kita kerja, maka pada waktu tu kita kira daripada awal kerja tu berapa caruman apa semua tu. Kita kalau boleh kita dapat senarai KBSP, seingat saya dia boleh keluarkan senarai tu 10 tahun je. 10 tahun ke 5 tahun, yang paling latest lah kan. Ada pun yang selepas tu kita pandai sendiri lah kan. Jadi kita anggarkan, kita kata contohlah kita ada lebih kurang dalam KBSP kita ada 200,000 contohnya. 200,000 tu tak cukup lagi tu kalau nak hidup pencing umur 55 tahun. Sebab tu semalam KBSP keluarkan dia punya statement kan. Kena ada 500,000 selepas pencing tu untuk survive kehidupan dia. 500,000. Maksud umur 55, purata umur rakyat Malaysia ni 70 ke 75 tahun lah untuk dia hidup lagi. Jadi maksudnya kalau sebulan 1,000 apa semua, cuba darab memang 500,000. Banyak tu. Maksudnya memang kena ada persediaan yang betul-betul untuk KBSP. Kalau tak ada KBSP, mungkin ada 1,000, 200,000, kena ada simpanan lain. Kan kena fikir-fikir kan, untuk jangka masa panjang lah. Itu dia punya konsep dia. Okey. Ataupun contoh kalau kita beli aset. Okey lah, beli rumah kan. Contohnya beli benda yang kalau kita jual tu harga boleh meningkat. Tu bagus tu. Itu bentuk pelaburan yang bagus. Tapi tak semua orang boleh macam tu. Jadi kita kena tengok betul-betul. Okey, kemudian. Okey, sekarang ni modal tu katalah contoh kita ada KBSP, dia punya modal tu adalah bukan punya modal, maksud semua sekali adalah 200,000. 200,000. Maka kita ketepikan siap-siap, maksudnya 100, katalah contoh 120,000 ataupun 150,000 adalah dia punya modal caruman kita dengan majikan dulu. Tu siap-siap. 150,000 tu tinggal nak zakat je. Okey, 150,000 tinggal nak zakat. Okey. Jadi bila kita tengok balik, kira balik, maka ada 50,000 dividen. Okey, ada 50,000 dividen. Maka daripada 50,000 dividen tu, okey, 50,000 dividen tu, apa yang kita nak buat? Okey, ada dua pandangan para ulama tentang isu ni. Pertama, daripada 50,000 tu, bermaksud 70% kita kena cuci. Okey, jadi kalau 50,000, 70%, kira sikit. Biasalah matematik ni dia macam tu lah kan, dia kena kira sikit. Kejap Okey, so kalau contoh 50,000 tadi kali dengan 70%. 35,000 dia kena cuci. 35,000 daripada 50,000 dividen tadi dia kena cuci. Maksudnya yang betul-betul dia ada ialah 35,000 tambah 150,000 tadi kan. So duit yang betul-betul cucinya 185,000. Okey, 185,000.
5,000 lah. Jadi iaitu dia punya konsep asalnya seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey. Bukan, 35,000 kena cuci. Maksudnya 15,000 lah. 15,000 tambah 1,150,000. So 165,000 duit yang dia ada yang halalnya. Itu konsep dia. Okey. Itu kalau dia ambil pandangan yang kata 70%. Ada pula pandangan kedua, mereka menyatakan secara puratanya 52%. Okey. So maksudnya 150,000 tadi kita dah ke tepi awal-awal dah. Sebab itu caruman kita kan dengan pekerja. Jadi yang ada 50,000. Maka 50,000 kali dengan 52%. So 26,000. 26,000 maksudnya 24,000 bersih. Jadi 24,000 tambah dengan 150,000 yang tadi asal tadi, jadi 174,000 yang patuh syariah. Ini cerita orang yang tak tukar akaun patuh syariah. Okay, jadi dia kena kena cuci, cleansing, dia punya duit itu adalah daripada dividen dia 70% ataupun 52%. Dia tengok tahap keimanan. Kalau dia iman dia kuat 70% lah. Itu jumlah yang tak diketahuinya kan, yang hampir-hampirnya, tapi 52% yang confirm. Confirm yang diketahui. Maka kata saya 52% lah, iman tak apa kuat. Kan? Jadi dia cuci 52% daripada dividen dia yang 50,000 tadi tu. 150,000 tu duit modal caruman dia, itu tak ada masalah. Okey. Kemudian barulah zakat. Kan, katalah contoh tadi kita cuci 52%. So daripada 52% ada 174,000, kemudian kali dengan 2.5%. So zakat dia 4,350. Okey, itu dia punya zakat dan juga cara penyiraan KBSP. Senang ceritanya, tak nak cleansing, tak nak cuci ni, tukar kepada akaun patuh syariah, maka tak payah cuci. Tapi kalau nak cuci juga, walaupun dah tukar kepada akaun patuh syariah, terpulang. 5% ke 10% ke berapa, terpulang kepada keimanan masing-masing. Itu dia punya konsep dia. Okey, habis. ASB. Modal tak perlu cuci. Modal kita berapa? 20,000, 30,000, berapa-apalah yang kita ada. Okey, yang kena cuci macam KBSP juga, dividen je, dividen. Okey. So, Fatwa Selangor 2019 menyatakan 72% daripada KBSP tu, dividen tu perlu dizakatkan. Bermakna 28% tak patuh syariah. Ini Fatwa Selangor lah . Tapi dia sebenarnya setiap tahun dia update. Mungkin dah 80, mungkin dah 85% dan sebagainya lah. Okay, tapi Majlis Fatwa Kebangsaan dan semua negeri fatwakan harus, tetapi sebaiknya cleansing. Okay, sebaiknya kena cuci. Bermakna 28% tidak patuh syariah, maka dividen tolak 28%, kemudian baru zakat. Contohnya macam mana? Buat kira-kira sikit lah. Okay. Contohnya, kita katalah kita ada 100,000. Okay. Jadi 100,000 itu kita punya semua dividen campur modal kita. Contohnya lah begitu. Okay. Jadi kita kira-kira balik, maksudnya daripada 100,000 tu, katalah kita punya dividen adalah 20,000. Contoh lah ni, 20,000. Maka tadi 80,000 tu tak payah usik, tak payah cleansing apa. Terus letak tepi. Tu nanti tunggu nak keluar zakat je. Okay. So 20,000 tadi tu, kita pun kali dengan, maksudnya 72% patuh syariah daripada dividen 20,000 tu, 28% tak patuh syariah. Maka kali dengan 28%. Maksudnya 5,600 tak patuh syariah. Maksudnya kita tolak dengan 20,000 tadi, maka waktu tu 14,400 je kita boleh ambil. Okay, jadi 5,000 berapa ratus tadi, maka itu kita tak boleh ambil lah. Itu kita kena cucikan sebab 28% daripada dividen, bukan daripada pokok. Kan, jadi kita kata tadi 14,400. Okey, 14,400 tambah dengan kita punya 80,000 tadi. Okey, so ada 94,000. 94,400 darab pula dengan 2.5%. Maka zakat kita 2,360. Gitulah cara nak kira dia. Maksudnya KBSP 52% kena tolak daripada dividen. ASB 28% kena tolak daripada dividen. Kan 72% tu suci lah. Kalau ikut KBSP tu maksudnya 48% suci lah. Kita boleh ambil lah. Itu konsep dia kan. Jadi ASB ni siapa-siapa yang tutup tu terpulang lah. Kan ramai je yang tanya saya, lepas tu saya dah tutup lama dah Ustaz. Tapi tiba-tiba pula kan sekarang ni kata halal patut. Dia isunya ialah pelaburan tu. Pelaburan tu dia semakin besar portion dia, bahagian dia untuk yang patuh syariah. Maka sebab tu diisytiharkan sebagai halal. Yang dulu tu dia bukan isu kan ada orang kata dia pening.
kejap halal, kejap haram, kejap halal, kejap haram. Dia orang ni main-main dengan hukum ni kan. Dah bukan main-main dengan hukum. Memang betul lah. Kan sebab dia menilai peratus profit, peratus pelaburan ke tempat yang halal tu. Maka kalau lebih banyak yang halal. Maka sebab itulah difatwakan harus ASB tu. Sebab lebih banyak profit dia halal. Kan kalau ikut standard dia 66% ke atas. Itu ikut pandangan Imam Ahmad lah. 66% ke atas yang secara majoritinya halal, maka kita kata dia adalah harus. Tapi kena cleansing yang 33% tu. Yang tak patut syariah tu. Dia rumit sikit, kena kira-kira. Tapi kita kena faham lah benda ni. Siapa yang nak ada dalam ASB silakan, tapi dia kena buat cleansing 28% daripada jumlah keseluruhan, dividen 28% daripada tu. Bukan daripada modal pokok. Okey, habis. Rumah atau kereta beli guna bank konvensional, ni kalau dulu-dulu tak ada, maksudnya perbankan Islam beli rumah tahun 80-an lagi dah habis dah. Bank Islam baru 1983. Habis dah bayar. Jadi kita kata pada waktu tu bismillah je lah. Tapi kalau cuba juga nak buat cleansing, maka cuba cleansing kan. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau masih dalam financing, masih dalam loan lah. Okay, kalau masih dalam hutang, terutama dengan konvensional, ataupun dah nak habis ke apa, ini rumit sikit lah. Sebab dia isunya ialah nak buat refinance tu dia lebih mahal. Refinance kepada perbankan. Contoh kita dulu buat dengan Holiam. Kita nak Holiam Islami. Nak refinance tu buat balik dia punya pinjam dengan bank Islam tu, dia ada iuran dia kos bayaran dia mahal, ada dia punya perbincangan. Tapi kalau kita mampu kita buat. Kerana kita nak elakkan daripada unsur-unsur yang confirm 100% dalam konvensional tu adalah riba yang diharamkan. Okey, itu dia punya konsep dia. Okey, insurans konvensional pun sama juga. Kan, kalau dah habis bayar rumah tadi, kereta tadi, bismillah je lah. Kalau masih bayar tu, cuba buat refinance kalau mampu. Kalau tak mampu juga pada waktu tu, nilai daripada profit interest tu berapa. Kan berapa tu yang dengan bank konvensional. Kalau bank Islam dia ambil keuntungan walaupun namanya interest kan, tapi dengan bank konvensional. Jadi sukar sikit lah. Okay, sukar sikit. Cuma kita kata, lepas-lepas ni kalau beli rumah ke kereta, jangan guna konvensional. Gunakan kepada perbankan Islam. Perbankan Islam bukan bank Islam Malaysia Berhad. Mana-mana bank lah. Rimau ke, Sotong ke, semua sekali tu kan. Okay. Rimau, bank lah kan. Bank Islamik. Guna bank Islamik. Kalau Sotong, CIMB Islamik. Itu dia punya konsep. Okay, kemudian, insurans konvensional. Insurans konvensional ni, kalau kita ambil insurans personal accident ke, ambil insurans apa ke, ambil insurans apa-apalah. Kan, insurans perjalanan, insurans apa semua. Maka pada waktu tu, personal accident, medical card, kad perubatan, maka ada setengah orang dia dah tak ada duit. Dia dah habis kerja tapi dia terpaksa bayar kan. Jadi bayar tu itulah yang menampung dia masuk wad apa semua. Memang dia tak ada pekerjaan. Maka saya kata pada waktu tu dah tak ada usaha lain, maka guna je lah. Kan, sebab nanti kalau dia terminate, takaful dah tak terima sebabnya dia dah ada penyakit. Okay? Jadi maksud dia stay dengan insurans tu, maka hukumnya harus sebab dia dah tak ada ruang nak elak. Sebab dia tak ada duit. Nanti wadah hutang pula apa semua. Jadi masalah lebih besar. Maka waktu tu dipanggil darurat. Okay. Sama juga kita beli motor ataupun kereta yang orang suka klasik-klasik ni. Kan motor klasik, kereta klasik apa semua ni. Kan kadang-kadang tak ada dah apa ni yang insurans takaful cover. Ya, kereta tahun 80-an, Mercedes ke benda lah, orang suka kadang kereta-kereta antik apa semua ni. Jadi tak ada takaful. Maka yang ada insurans. Maka hukumnya darurat dia kena ambil insurans. Kalau tak kena saman nanti accident tak boleh claim, jadi macam cerita lebih besar lagi. Okay. So ada waktu darurat tu dia boleh ambil lah. Okay. Ada waktu darurat tu dia boleh ambil pada insurans. Ataupun contoh lain, orang langgar dia. Orang langgar dia pakai takaful kereta dia. Dia ambil takaful etika, takaful ikhlas ke apa. Orang yang langgar dia tu ambil insurans. Maka orang yang langgar tu salah, dia claim third party. Dia claim kepada dia punya kereta yang ada insurans tu. Maksud orang yang ada insurans tu nanti akan bayarkan, dia tak guna takaful dia. Maka hukumnya harus. Sebab bukan dia yang ambil insurans tu, dia ambil pada orang lain dan bila bertukar jadi kepada dia, maka hukumnya harus. Dia repair kereta apa semua tu, kan dia punya claim tu, maka hukum dibenarkan. Sebab bukan dia yang pakai insurans tu. So ada keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan, tapi kita sendiri kalau boleh terminate. Kalau kereta ke motor kita tu untuk next bila dah habis dia punya itulah kan, terminatekan dia dan kemudian ambil kepada takaful untuk next tahun. Carilah takaful ni ada dekat 20 dah dekat Malaysia ni. Cari yang mana cover dia paling bagus, perkhidmatan dia paling bagus, paling murah contohnya dan sebagainya, tidak jadi masalah. Okey. Kemudian juga syarikat tu saya sebut peleburan bukan pelaburan, memang tulis peleburan tu. Kan? Jadi memang dia bentuk peleburan lah sebab scammer menipu kan, dia bukan pelaburan.
Okey, jadi skema dan lain-lain ataupun hutang gaji dengan pekerja. Contohnya syarikat tu dah bankrupt ke apa, dan kemudian pada waktu itu ada gaji ke apa, dia tetap kena bayar. Syarikat kena bayar, kena cari pekerja ataupun minta halal ke apa, ulanglah kan. Tapi kena bayar asalnya sebab gaji adalah wajib untuk dibayar. Okey, kemudian skema penipu apa semua ni, maka dia kena pulangkan balik. Syarikat menipu, syarikat buat buat macam-macam lah pelaburan dan sebagainya, maka dia kena pulangkan balik kepada pelabur-pelabur yang dia telah tipu. Tak kira lah buat pelaburan rumah ke, pelaburan apa lagi, rumah RM10 macam-macam jenis pelaburan lagi ni kan, pelaburan tanah ke, pelaburan apa, maka semua penipuan itu dia kena pulang balik. Tak kira apa keadaan pun kena pulang balik, kena cari balik. Sebab tu dosa dengan manusia ni dia susah sikit. Memang bukan susah sikit, susah banyak untuk bertaubat kerana kena cari, kena jumpa balik orang yang sepatutnya. Okey. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Mungkin soalan banyak ni pun. Saya pun tak pasti. Memang banyak lah. Okey, kita cuba ringkaskan sikit-sikit. InsyaAllah ada 10 minit, 15 minit ni. Okey. Kita pergi kulit pada haiwan haram yang dah disamak hukumnya harus. Okey. Nak buka petronas syaratnya mesti jual ukut di kios tu macam mana? Itulah masalah dia. Nak buka petronas kan, ataupun memang setengah-setengah kedai runcit apa ni disyaratkan mesti tak. Syarat wajib agaknya kan. Okey, mesti ada dia punya jual ukut. Okey. Kalau dah macam tu sukar untuk nak dielakkan, kita asing siap-siap. Yang ukut tu dia ada bahagiannya, tapi daripada semua kita punya kedai makan apa semua tu, kios tertentu tu, yang tu memang kita punya. Itu halal lah hukumnya. Tapi yang ukut tu kita asing siap-siap. Maksudnya kita hanya sekadar modal tu tak ada masalah. Modal beli ukut apa semua tu, modal tu kita punya. Kita boleh ambil. Tapi daripada keuntungan jual ukut tu, itu problem. Itu kalau boleh disalurkan dalam masa yang sama, sebab isunya kat situ nak syaratnya begitu, maka kita kata terpaksa hadapi, dan kemudian modal ukut tu kita ambil, kita punya sebab duit tu modal kita. Tapi daripada keuntungan jual ukut, katalah kita beli ukut berapa, 10 ke 12 ringgit ke, jual 17 ke apa kan, macam-macam jenis ukut sekarang ni kan. Jadi waktu tu yang ukut modal tu kita kena cuci kan. Okey. Baik pun lagi bahaya bahan-bahan. Okey. Bertugas sebagai pramugari macam mana pula? Okey, pramugari ni asalnya dia secara umumnya syarikat penerbangan ni dia bukan syarikat Arab. Okey. Cuma dia serve Arab tu. Sebahagian daripada mungkin berapa peratus dia punya syarikat punya tu dia serve Arab tu. Okey. Kalau yang terus kepada serve Arab ni dia problem. Saya nasihatkan mungkin yang non muslim ke apa, minta dia tolong serve Arab. Air lain tak apa, saya serve. Strawberry ke apa semua saya serve. Yang Arab ni awak tolong sebab agama saya tak membenarkan. Kan. Jadi pada waktu tu tak kisah. Tapi dia sendiri sebagai pramugari tu hukumnya harus. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita kata bab isu aurat, bab isu apa itu isu lain lah. Kalau boleh, sebab memang ada teguran pun saya ingat kepada MAS itu kerajaan kita kan. Pemimpinan kita dah tegur apa semua, kita kata itu konsep pakaian apa semua tu dia taklah. Bukan sebab pakaian tu jadi haram pendapatan, melainkan dia ni memang jenis kerjanya ialah model. Modelnya kena tayang aurat. Tu cerita lain lah. 100% lah haram. Tapi kerja dia asalnya pramugari. Dia serve customer lah kan. Yang terbang apa benda semua. Jadi pakaian tu kalau boleh ada yang betul tu, itu isu pakaian. Kita kena beza tu. Isu pendapatan gaji dia sebagai pramugari, isu pakaian dia, isu dia serve Arab, itu semua kena detail. Tak boleh kata dengan sebab dia pakaian ni terus jadi haram kerja pramugari. Tak. Maksudnya kat situ ialah kena tengok satu persatu. Bahkan teguran apa semua lebih baik untuk pakaian menutup aurat itu lebih utama. Kita katakan. Okay? Jadi kalau dia direct serve Arab tu dia problem. Tapi kalau dia kerja sebagai pramugari dia tidak jadi masalah, dan apatah lagi kalau lebih lagi menutup aurat dan sebagainya, maka lebih lagi baik dan lebih harus. Okey. Okey, bukan mudah rupanya. Okey, jakin ya betul. Okey. Jika ada cap halal jakin, bismillah je lah. Okey. Kalau orang perempuan yang tak solat Jumaat, boleh ke berjual beli? Okey. Okey, pendapat orang Islam bekerja hotel dan sebagainya. Ni pun alhamdulillah dia detail kan. Alhamdulillah bagus. Fatwa dan sebagainya dia kena perhatikan. Okey, contoh kita beli telur menjual lebih mahal sebab dia beli borong dari pihak pembekal. Hukumnya macam mana Ustaz? Termasuk dalam tak. Okey. Kita beli atas beli ni kita pun berniaga kan. Kita beli telur pada dia punya syarikat ke apa semua ni, maka kita beli, maka kita pun jual dengan harga tak apa, itu keuntungan kita. Itu keuntungan kita. Yang masalahnya kita beli telur daripada pembekal, kita sorok telur tu sebab kita tahu nanti telur tak ada kat pasaran. Lepas tu bila dah betul-betul tak ada, baru kita buat
keluar telur kita dah termelang dah apa semua. Kita keluar, kita jual dengan harga yang berlipat kali ganda. Itu yang tak dibenarkan. Okey, masa kita ambil jual dengan harga keuntungan tidak jadi masalah. Okey, kita yang check ni hotel 5 star semua. Itulah. Okey, yang 5 star ni ialah ada setengah-setengah hotel, sebab tu kita ada sahabat-sahabat kita iaitulah chef hotel Islam. Okay, chef hotel Islam ni memang mereka boykot Arab apa semua ni kan. Maksudnya mereka cuba untuk islamisasi kan, bukan islamisasi, maksudnya untuk patuh kepada hukum syarak tu kan berkenaan dengan perkara ni. Memang ada hotel-hotel yang tak menggunakan wine dalam masakan sekalipun, ataupun hotel yang guna Arab. Ada pun kita yang check in tu asalnya perniagaan dia adalah hotel. Serve Arab tu adalah sebahagian kecil. Jadi kita yang pergi check in apa semua tu, adakah menyumbang? Kita kata kita menyumbang kepada kita duduk hotel kan. Kita tengok hotel tu yang 5 star apa semua, perkhidmatan bagus, katil, tilam apa semua bagus. Kita pergi ke situ. Tapi yang isu arak tu itu isu syarikat, isu hotel tu. Maka kita kata pada waktu tu harus juga hukumnya untuk kita check in. Tapi kalau kita rasa macam tak nak menyumbang apa, maka kita carilah hotel yang tidak ada serve kepada arak tu. Okey, kalau kita dah sedekahkan hutang yang tak berbayar atas nama si mati kerana sebelum itu tidak jumpa, tapi setelah beberapa tahun jumpa semula ahli waris si mati, adakah kita perlu bayar hutang itu semula? Okey, ini isu yang bagus juga. Sepatutnya kita memang betul-betul kita kena tunggu. Kan? Sepatutnya kita tunggu sungguh-sungguh sampai betul-betul dah tak ada tu, kita pun dah tak larat dah nak jaga, takut kelantar ambil pula kan. Jadi kita pun sedekah. Sedekah tu, kalau sedekah tu kita maklumkan kepada orang yang apa ni, yang kiranya orang yang tadi yang asalnya tu baru kita jumpa tu, kita maklumkan dia, kita kata dah sedekah. Dia kata tak, saya tak nak sedekah kan. Itu harta pusaka, kami adik-beradik kena bagi, contohnya dia kata kan. Jadi yang kita bagi itu, yang bagi tu sekiranya sedekah kita. Sedekah tu kita punya. Yang kita bagi tu walaupun atas nama tu, tapi sedekah tu untuk kita. Sebab kita kena pulangkan balik ni. Memang kena pulangkan balik lah. Kan, sebab kita berandaian sebab sedekah tu kerana orang tu tak datang dah, tak ada menuntut dah. Tapi dianggap tu sebagai sedekah, dan kalau dia kata tak apalah kalau sedekah macam tu, tak apalah atas nama arwah, kira tak ada isu lah. Tapi kalau dia kata kena pulang, kita kena pulang. Yang kita sedekah tu kita punya sedekah. Kita pun tak juga nak sedekah dosa, banyak tu 5,000 kan. Itu kita kata kepada niat masing-masing lah, itu dia punya kaedah dia. Okey, harta pusaka yang telah disetujui dengan majlis pusaka kecil, okey. Secara persetujuan bersama, tiba-tiba selepas itu waris menuntut buat faraid pula. Apa hukum harta tersebut, halal atau haram? Okey, yang dia tuntut buat faraid tu, dia boleh tuntut. Tetapi kenapa dulu bersetuju? Itu soalan dia. Kenapa dulu bersetuju sedangkan awak nak tuntut bahagian faraid? Sebab tu, nak cerita dipersetujui magistrate nak bagi, kita kata persetujuan bersama lah ni kan. Kita kata mungkin sama kata lah kot. Kita kena tahu bahagian masing-masing sebelum bagi tu. Kan sebab tu di pejabat pusaka kecil ni patutnya lah, saya tak dapat lah, mungkin ada aduan kata dia terus kata okey boleh lah kalau setuju, semua ahli waris setuju. Dia kena bagi tahu berapa bahagian masing-masing dapat. Kalau contoh cash berapa kan, 100,000. Tengok abang ni, saya dapat 20,000 rupanya. Lepas dia tahu tentang cerita faraid tadi tu. Lepas tu baru kata nak tuntut. Tuntut tu boleh, tak ada masalah. Dan dia tak termasuk yang menuntut tu dia sendiri lah. Dia seorang saja. Okey, dia seorang saja. Maka pada waktu bukan dia terbubar terus jadi harta pusaka tak. Yang lain semua setuju sama harta, tapi yang bahagian dia tu, yang lain tu kena collect sikit. Bahagian masing-masing bagi dekat bahagian dia yang memang harta pusaka. Tapi ceritanya cerita panjang, kena naik mahkamah lah, kena itu ini dan sebagainya kan untuk menyatakan persetujuan, menyatakan itu. Sebab awak mula-mula tu setuju. Sebab tu kita kata daripada sudut hukum syarak, faraid yang paling terbaik bukan sama rata. Bila sebut faraid tu yang paling terbaik, maksudnya dia kena tahu dulu semua bahagian masing-masing tu, dan lepas tu barulah diagih secara harta. Ni betul-betul semua setuju kan? Lepas ni belakang-belakang tak ada apa-apa dah, nak tuntut balik ke apa, tak ada. Semua jelas setuju. Sekian. Jadi bagi sama rata. Jadi kita kata kalau dia nak menuntut juga, maka dia ada hak sebab asalnya. Kan? Walaupun dah disetujui secara harta, bagi sama rata. Cuma kita kata pada waktu tu, persetujuan awal tu dia kena tahu bahagian masing-masing, kemudian bagi sama rata. Okay? Bagaimana jika si mati ada yang menggadaikan barang kemas, kemudian waris si mati tebuh barang kemas tersebut dengan duit waris sendiri, adakah barang kemas tersebut masih dikira sebagai harta pusaka? Tak. Okey, tak. Contoh gini katalah barang kemas tu 10,000. Okey, 10,000. So nilainya lah. Maka dulu gadai, maka dia maksud biasa gadai ni dia paling tinggi 85%. So 85% tu katalah 8,500. Jadi apa mak kita, ayah kita dulu ambil 8,500. Maksudnya harga barang kemas tu 10,000. Okey, sekarang ni kita nak pergi tuntut.
Nak pergi tuntut tu bila tengok kos hutang Rahnu apa semua tu kita kena bayar mungkin 8,300, 8,500 contohnya, mungkin 8,800. Maksudnya 1,200 lah. Okey. Jadi yang 8,800 tu adalah kita pergi tuntut. Okey. Jadi sekarang ni harga emas asalnya ialah 10,000. Maka 1,200 tu kita kena bayar semula kepada ahli waris kita. Sebab tu adalah balance pada asal harga emas pada waktu tu, yang mana 10,000. Yang hutang ni pun semua ni 8,500, kita bayar mungkin 8,800. Maka maksudnya majoriti tu kita punya. Tapi yang 1,200 tu tetap jadi harta pusaka. Maka macam mana nak buat tu? Bayar je kepada ahli waris. Okay, jadi maksud 10,000 tu memang kita punya, maka 1,200 tadi, ataupun bila dibahagikan daripada 1,200 tu, bila dibagi secara harta pusaka, kita pun ada hak daripada 1,200. Dan kita pun ada hak sebab kita ahli waris. Jadi bila kita kira balik tengok, oh rupanya kita dapat hak tu 300. Maksudnya yang kita kena bayar adalah 900. Maka 900 tu kena bayar kepada ahli waris. Okay, bayarlah, maksudnya ikut bahagian dia orang lah secara harta pusaka. Sebab kita kena faham, yang pinjam tu 8,500 saja, dia 85% daripada Rahnu tu yang digadai tu, maka balance tu tetap dikira sebagai harta pusaka, dan Rahnu memang kena pulangkan balik barang kemas tu lah, walaupun nilai cagaran tu adalah 8,500 kita sebutkan tadi. Okay, last. Apa hukum pendapatan orang Islam yang bekerja di hotel walau apa jua department, kerana asal pelanggan hotel ialah penjual bilik dan kebanyakan hotel ada check-in memang tidak semak sijil nikah dan sebagainya. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Itulah kita kata tentang isu semak sijil nikah apa benda semua ni, kita beranggapan orang yang masuk ni asalnya begitulah kan, sebab dia sebenarnya privacy untuk nak tanya tolong tunjukkan sijil nikah, melainkan penguat kuasa. Penguat kuasa memang badan dia menguat kuasa kan. Jadi memang tugas dia menguat kuasa kan. Jadi pada waktu tu secara umumnya kita boleh kata dia yang kerja hotel harus hukum dia, tak ada masalah kan. Tak ada masalah pergi hotel apa, hotel tamu Kampung Baru ke contohnya kan, pergi hotel tu ke hotel ni, dia kerja hotel tak ada masalah. Memang orang perkhidmatan untuk nak tidur kan, untuk keluarga, untuk cuti apa benda semua, itu tak ada masalah. Cumanya isu memanglah bagus untuk kita tanya sijil nikah ni, tapi dia sebenarnya dia agak privacy lah. Cuma kita kata kalau nampak keraguan ke apa ke dan sebagainya, maka kita kena pergi kepada pihak berkuasa, bukan kita bertindak sendirilah. Okey, itu dia punya asalnya. Maka kita kata secara umumnya harus untuk bekerja dekat hotel, dan memang serve asalnya adalah untuk orang tidur dan tempat untuk orang beristirahat dan sebagainya. Okey, dah tak ada persoalan tu, jadi kita okey, ada persoalan lagi? Kita ada seminit dua lagi. Okay, kalau tak ada saya serahkan kepada Kak Liza, insyaAllah. Jadi kita tamatkan dulu. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi perbincangan untuk topik-topik yang lain pula. Terima kasih atas komitmen semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Banyak persoalan sebenarnya kalau bila belajar ni baru kita faham benda tu, apa benda yang boleh, yang tak boleh. Ingat ambil mudah aja nak dapat halal apa benda semua ni Ustaz kan. Rupanya macam-macam isu yang kita kena ambil kira. Yang orang yang berniaga pun takut juga, yang bekerja pun takut sebab kes mengular. Kita kata curi tulang banyak kalau kita kerja. Kalau kerja sendiri kan apa benda yang kita hasilkan, kualiti daripada benda apa yang kita dapat tu pun kena fikir halal haram kan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Rabiani ya. Pukul 11 lagi. Jazakumullah khairan. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama. Terima kasih semua. Okay, kita jumpa esok dengan sesi Ustaz Endang, insya-Allah. Jika tiada kesulitan daripada pihak Ustaz Endang, kita akan bersama esok insya-Allah topik yang solat khusyuk. Ustaz janji lepas solat khusyuk insya-Allah. So dengan itu saya akan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.